salam Malaysia Banani kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pergi ke pasar membeli rotan, tinggal sebentar di tepi perigi. Jika sejarah dijadikan panduan, negara gemilang dapat dicapai. Nama saya Koli Ubong anak Jacqueline dari tingkatan 3, mewakili SMK Residobi. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh nilai sejarah, iaitu Coretan Kenangan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Saya memilih buku ini kerana buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh besar negara yang telah membawa kemerdekaan kepada tanah air kita. Tanpa perjuangan beliau, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan dan kebebasan seperti hari ini. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, malah menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda agar sentiasa menghargai jasa pemimpin terdahulu. Buku yang saya pilih bertajuk Coretan Kenangan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Buku ini diterbit oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Kandungan buku ini memaparkan pengalaman hidup Tengku Abdul Rahman dari zaman kecil, pendidikan, perjuangan politik, usaha menuntut kemerdekaan hinggalah pembentukan Malaysia. Bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai untuk dibaca oleh pelajar sekolah menengah. Selain itu, buku ini dipenuhi gambar serta catatan penting yang menjadikan pembacaan lebih menarik. Buku ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan kerana kita bukan sahaja mengetahui sejarah negara, malah dapat mengenali kepribadian seorang pemimpin yang hebat. Secara ringkasnya, buku ini menceritakan perjalanan hidup Tengku Abdul Rahman yang penuh cabaran dan kejayaan. Beliau dilahirkan di Alor Star, Kedah dan mendapat pendidikan awal di tanah air sebelum melanjutkan pelajaran ke England. Pendidikan yang diterimanya membentuk pemikiran yang matang serta semangat kepimpinan yang tinggi. Selepas kembali ke tanah air, beliau menceburi bidang politik demi membela nasib rakyat yang ketika itu masih dijajah. Beliau kemudian menjadi Presiden UMNO dan mengetuai perjuangan menuntut kemerdekaan. Bahagian paling menarik dalam buku ini ialah usaha Tengku mendapatkan kemerdekaan secara aman melalui perundingan dengan pihak British. Ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan lebih berkesan daripada kekerasan. Akhirnya, pada Ogos 31, 1957, Tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan. Pada hari bersejarah itu, Tengku berdiri megah di Stadium Merdeka dan melaungkan perkataan Merdeka sebanyak 7 kali. Lawangan itu menjadi simbol kebebasan rakyat daripada penjajah. Selain itu, buku ini juga menceritakan usaha Tengku menyatukan negeri-negeri dan wilayah untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963. Hasil kebijaksanaan beliau, Sabah, Sarawak dan Singapura ketika itu bergabung bersama Tanah Melayu. Saya juga tertarik dengan sifat pribadi Tengku Abdul Rahman yang mesra rakyat. Walaupun beliau seorang pemimpin besar, beliau sentiasa merendah diri dan mengambil berat tentang kebajikan masyarakat. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang sabar, berani dan berpandangan jauh. Setiap masalah diselesaikan melalui perbincangan, bukan pemusuhan. Sikap inilah yang patut dicontohi oleh generasi hari ini. Semasa saya membaca buku ini, saya dapat membayangkan betapa sukarnya kehidupan rakyat ketika zaman penjajahan. Namun, hasil usaha tokoh seperti Tengku Abdul Rahman, kita kini hidup aman, bebas dan mampu mengejar cita-cita masing-masing. Antara keistimewaan buku ini ialah kandungannya yang padat dengan fakta sejarah yang penting. Buku ini juga ditulis dengan gaya bahasa yang mudah, ringkas dan menarik. Selain itu, buku ini memberi semangat patriotisme kepada pembaca. Selepas membacanya, saya berasa lebih menghargai negara dan berbangga menjadi rakyat Malaysia. Buku ini juga sesuai dibaca oleh semua lapisan umur kerana mesejnya yang sangat jelas, iaitu kejayaan negara datang dari perpaduan dan pengorbanan. Antara pengajaran yang saya dapat perolehi ialah kita mestilah mempunyai semangat cinta akan negara dan menghargai jasa pemimpin terdahulu. Kita juga hendaklah rajin berusaha
berani menghadapi cabaran serta tidak mudah berputus asa. Selain itu, perpaduan antara kaum perlu sentiasa dipelihara kerana itulah kekuatan Malaysia. Pohon jati teguh berdiri, tempat berteduh sang merpati. Sejarah negara jangan dilupai agar bangsa terus dihormati. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Sesungguhnya bangsa yang hebat ialah bangsa yang mengenang sejarahnya dan mencontohi pemimpinnya. Sekian, terima kasih.